Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesihatan yang baik, kelapangan, kekuatan dan kesejahteraan untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Saya doakan semua anda yang berada di luar sana berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Syukur Alhamdulillah. Saya Mentor Amri yang juga merupakan CDO untuk Volten International, yang juga merupakan moderator untuk program-program online di Volten page ini. Okey, saya juga berada dalam keadaan yang baik, Alhamdulillah. Semuanya sihat-sihat ya. Okey, hari ini 22 Jun 2020 bersamaan dengan hari Isnin malam Selasa. Seperti mana yang kita telah jadualkan bahawa setiap hari Isnin malam Selasa jam 9 malam kita akan mengadakan VIP Talk. Okey, VIP Talk ni adalah sharing perkongsian daripada leader-leader hebat, adalah leader-leader top di dalam Volten International. Okey, jadi pasti saya percaya dan yakin tuan-tuan yang perempuan dapat ikuti siaran ini, boleh mendengar kisah kejayaan mereka, boleh dapatkan tips-tips kejayaan, tips-tips motivasi daripada rangkaian leader-leader yang telah pun membuktikan pencapaian yang luar biasa selama mereka berada di Volten International ini. Alhamdulillah. Rekod demi rekod telah pun dicipta oleh setiap ejen-ejen yang berada di Volten International ini. Saya ucapkan tahniah dan syabas. Saya juga ingin mengucapkan tahniah juga kepada semua ejen-ejen yang menonton program kita pada malam ini. Anda merupakan supporter yang baik, anda merupakan tim yang baik, anda merupakan ejen-ejen yang hebat yang sentiasa memberikan komitmen yang baik untuk program-program syarikat. Okey, seperti mana yang telah pun kita maklumkan, pada malam ini kita akan bersama lagi dengan seorang top leader, tetapi beliau merupakan master trainer dan juga top leader di dalam Volten International ini. Okey, so iaitu Cikgu Amir Rizal Syari. Okey, yang merupakan seorang yang sangat-sangat berpengalaman luas di dalam bidang network marketing ataupun networking ini. Pasti banyak tips yang kita akan dapat pada malam ini. Jadi saya mengalu-alukan terima kasih pada yang semua yang dah pun masuk. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang dah pun klik like and share. Banyak-banyak klik like and share pada malam ini. Dan saya percaya pasti anda dapat luangkan masa dan invite lebih ramai lagi rakan-rakan anda untuk bersama-sama dengan kita untuk menonton live pada malam ini bersama dengan insan yang hebat iaitu Cikgu Amir, ya. Okey, sementara menunggukan Cikgu Amir masuk ke online ini, okey. Beliau kata masuk lambat sikit. Okey, lambat sikit. Elok juga tu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada yang memberi salam pada saya. Okey, alhamdulillah, saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang baik. Okey, jadi sementara itu suka untuk saya mengambil masa ini, mengambil peluang ini untuk berkongsi sikit saja tip yang mungkin kita boleh jadikan pegangan, yang boleh kita jadikan satu kekuatan. Okay. Salah satu daripada tips untuk berjaya adalah fokus. Fokus. Untuk nak berjaya, kita perlu fokus. Kita wajib fokus dengan apa yang kita nak, dengan apa yang telah pun kita harapkan. Seperti mana yang diceritakan di dalam sharing daripada Tuan Grup CEO kita, Tuan Ismail Ciani. Okay. Kena ada matlamat yang jelas, penetapan matlamat yang jelas. Nak capai kepada matlamat yang jelas, kena pada usaha yang gigih, tetapi kita perlukan kepada fokus. Fokus. F-O-C-U-S. Okay. Mari kita huraikan secara ringkas. Tuan-tuan dan perempuan boleh ambil tips fokus. Untuk nak berjaya, kita kena fokus. F bermaksud follow. Okay.
O bermaksud one. C bermaksud company. U bermaksud until. Dan S bermaksud success. Fokus kita boleh pecahkan dalam tips yang motivasinya adalah fokus bermaksud follow one company until success. Bermaksud hari ini, okey, tuan-tuan boleh ambil notes tulis notes kat situ supaya orang lain pun boleh berkongsi juga. Ya. Untuk nak berjaya kita kena fokus. FOCUS. Follow one company until success. Sertai dalam satu syarikat, sertai Volten ini, okey, dan anda buat sehingga anda berjaya. Selagi belum berjaya, selagi itulah anda keep on buat. Sebab apa? Di hujung kesusahan itu pasti ada kejayaan. Okey, di hujung kesusahan itu pasti ada kesenangan. Bermaksud hari ini kalau kita nak buat bisnes, nak buat Volten umpamanya, tetapi kita tak fokus, banyak sangat nak buat inilah, nak buat inilah, nak buat ini, jadi kita tidak dapat nak fokus. Bila kita tak dapat nak fokus, bermaksud sekarang ni ialah kita punya mind tidak mampu untuk nak menarik apakah dia attraction, apakah dia fokus yang kita nak capai. Law of attraction kan, kita menarik, dipanggil hukum tarikan. Bermaksud sekarang ni kita nak tarik apa? Kita nak tarik satu kejayaan. Kejayaan yang kita impikan, kejayaan yang kita mahukan, tetapi kita kena ada satu platform. Kalau kita ada banyak platform, itu payah nak fokus tuan-tuan. Ya? Platform ni macam ni, platform ni macam ni, platform ni macam ni. Jadi dia jadi pening. Pening apa? Pening lalat. Okey, jadi sharing ringkas yang ingin saya kongsikan dengan anda adalah untuk nak berjaya kita kena fokus. Yes, betul Hashimah. Tulis kat situ. Bukan FOKUS, FOCUS. Follow one company until success. Bila anda betul-betul dah bismillahirrahmanirrahim Tuhan Allah, anda tetapkan satu matlamat anda untuk apa? Untuk nak berjaya, anda telah memilih platform Volten. Bila anda telah pun memilih platform Volten, anda fokus bahawa platform ini akan menjadikan impian anda tercapai. Dengan platform inilah matlamat anda akan tercapai. Kalau kita mempunyai banyak platform, tak jadi dengan. Susah nak fokus. Ni nak kena tengok, ni nak kena jaga, ni nak kena perhatikan juga, ini nak kena banyak sangat benda. Jadi apa yang kita kena buat, saya bagi anda satu tip yang ringkas, okey, yang ringkas, iaitu kita kena fokus. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, fokus bermaksud FOCUS. Okey, follow one company until success. Hari ini tuan-tuan semua, rakan-rakan kita semua dah berada di dalam platform Volten, fokus untuk capai kepada kejayaan anda. Okey, itulah saja tip ringkas yang saya nak kongsikan dengan anda ya. InsyaAllah kita akan daripada masa ke semasa. Dan seperti mana yang kita telah pun maklumkan, pada malam ini adalah segmen VIP Talk. Okey, oleh salah seorang insan yang sangat hebat, insan yang sangat-sangat berpengalaman, yang mempunyai ribuan usahawan yang telah pun beliau lahirkan menjadi insan yang biasa kepada insan yang luar biasa. Okey, jadi pasti saya yakin dan percaya bahawa ada banyak tip-tips, ada banyak tip kejayaan, tip motivasi yang kita boleh dapat perkongsian daripada insan yang hebat pada malam ini. Cuma kalau kita perhatikan tajuk dia lain macam sikit lah. Saya suka dengan tajuk tu. Ya. Okey, jadi kaedah untuk gagal di Volten. Tu dia. Jadi pasti bagi saya sesuatu yang menarik pada malam ini yang boleh kita dengar, kita fokus betul-betul apa yang Master Trainer akan sampaikan pada malam ini. Jadi dengan itu saya tidak mahu membuang masa lagi. Saya terus mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus berada di dalam live kita ini, untuk fokus tumpukan perhatian kepada Master Trainer kita, iaitu top leader kita, seorang yang sangat-sangat berpengalaman, iaitu Cikgu Amir. So dengan itu saya membawa masuk Cikgu Amir ke dalam live ini. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, Cikgu sekarang dengar Cikgu. Okey. Cun. Alright. Okey.
Alright. Okey, baik. Okey, jadi dengan itu kita terus letakkan fokus kita pada malam ini, tumpukan sepenuh perhatian untuk mendengar sharing daripada Cikgu Amir, iaitu kita punya master trainer dan juga salah seorang daripada top leader di Volten. Dengan itu dipersilakan Cikgu Amir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rakan-rakan dalam Volten ataupun yang bukan dalam Volten. Ada yang attend dekat sini, ada yang baru kali pertama tengok presentation macam mana. So hari ini saya Cikgu Amir, orang panggil saya Cikgu Amir. Nama saya sebenarnya Smart Amir Rizal, tapi muka yang tak smart kan. Okey, topik yang saya bagi tahu hari ini, anda tengok saya direct kepada topik sebab saya dah bagi masa lebih kurang 1 jam. 1 jam ni saya cuba try secepat yang mungkin untuk menjawab topik kita pada hari ini. So, topik kita hari ini, kalau anda tengok, saya bagi tahu topik tu banyak orang rasa pelik. Majority, anda tengok semua orang, ada orang call saya, adakah tajuk tu cikgu salah ejaan? Mana ada orang buat motivasi macam mana nak gagal dalam Volten? Lepas tu esok ada orang buat kata, abang, cikgu kena tukar tajuk tu cikgu. Itu tajuk macam mana nak bagi orang fail. Anda tengok sebab tu saya beritahu anda pernah tengok dalam banyak video saya kan? Dalam satu keadaan, anda tahu tak, 99% ramai orang membuat cubaan buat sesuatu. Tapi always yang menjadi the best adalah satu orang saja. Satu orang saja. Sebab apa? Yang menjadi hebat bila kita buat sesuatu, anda tahu tak, 1% yang betul-betul saja, 1% saja. 5%, 4% lagi tu hampir-hampir saja. 95% tu dia punya cubaan saja. Anda tahu tak kenapa jadi begitu? Semua exception, semua orang accept bahawa benda yang paling orang tak suka adalah failure. Semua orang. Bila kita sebut kegagalan tu, dia macam puaka. Dia orang takut. Failure itu sebenarnya, sebab tu saya nak anda yang kalau duduk dalam Volten, anda tengok dari segi ayat tu, banyak orang menggerunkan. Dia kata, cikgu, mana mungkin cikgu nak motivate orang, nak ajar orang suruh fail dalam Volten? Anda fikir tengok. Saya ni bahlul sangat ke? Sebuah Volten, kemudian buat motivasi bagi orang fail. Ayat itu, anda tahu maksud, cuba anda baca perlahan-lahan ayat tu. Saya di situ ada 2 maksud ayat tu, anda tengok. Teknik kita nak belajar, nak gagal dalam Volten. Ada 3 hal yang kita kena faham. Gagal itu, anda tahu tak, banyak orang yang fail dalam apa yang dia buat sebab dia tak faham apa itu fail. Dia takut sungguh dengan gagal tu. Sedangkan anda tengok, semua orang dalam dunia ni yang sukses, mereka belajar untuk gagal. Ingat, 2 orang berbeza. Satu gagal, satu belajar untuk gagal. Okey, contoh. Anda tengok baik-baik. Bila kita buat di dalam Volten, kalau anda tengok di dalam Volten ini, kalau anda tengok, kenapa video dia macam putus? Okey tak line? Saya punya video tak berapa cantik. Boleh reply dekat saya tak? Okey tak okey? Okey. Jadi anda tengok banyak orang yang gagal, anda silap taksir dekat perkataan fail tadi. Dia silap dekat perkataan fail tadi. So sebab tu saya bagi tahu kepada anda, sebenarnya topik itu sangat penting untuk kita faham. Topik itu sangat penting untuk kita faham. Saya dapati video tak berapa cun. Tolong inform dekat saya. Tolong inform siapa-siapa kat sini, WhatsApp saya ke apa ke? Saya tengok gambar tu jadi keras. Cikgu, gambar ada sikit sangkut, tapi suara okey. Suara cikgu jelas. Gambar sangkut? Gambar sikit sangkut, tapi suara jelas. Okey. Cikgu boleh teruskan. Okey, baik-baik. Jadi, anda tengok,
sengaja saya buat begitu. Saya nak buktikan kepada anda bahawa yang di dalam Volten ini pun, anda tengok sama ada orang biasa, mereka begitu takut dan mereka kata gagal itu adalah sesuatu yang negatif sangat. Saya pernah cerita dulu kan kepada rakan-rakan. Semasa saya berada di universiti dulu, saya pernah gagal satu paper fizik dari tahun 1, semester 1. Dan saya belajar sungguh-sungguh. Tapi bila masih saya repeat pada tahun kedua, dia tetap gagal. Saya baca lagi buku, saya baca sampai tahun ketiga, saya tetap gagal paper itu. Sampai tahun 4, paper lain saya lulus. Saya masih gagal lagi paper tu. Tahun akhir tu, saya masih, sedangkan buku tu saya dah hancur berkali-kali dah. Baca buku tu sampai apa, tapi saya tetap gagal. Hingga last kali, saya terpaksa extend kerana paper itu. Dan last tu saya lulus. Mungkin lecturer tu kesian kat saya untuk lulus. Tapi selepas bertahun-tahun keluar universiti, anda tahu tak? Semua subjek yang saya dapat result bagus-bagus yang lulus dengan mudah itu, saya lupa habis semua. Ditanya soalan tu dulu belajar, saya lupa habis. Tapi ada satu subjek, kalau anda tanya sampai hari ini pun, saya masih ingat. Iaitu subjek yang saya fail 4 kali itu, 4 tahun itu. Subjek tu, sampai anda sebut perkataan pun saya tahu, muka surat berapa, duduk di kertas mana, buku mana. Dalam tu dia punya circuit elektronik dalam design sampai sekarang. Saya tanya anda, yang anda lulus itu semua lupa. Banyak yang dengar ceramah saya, pernah masuk duduk belajar tingkat tinggi ke di mana-mana yang berulang kali kita baca dan kita lulus, kita tinggalkan. Sebab kita bukan nak faham. Kita bukan nak faham. Bila kita nak faham, kita hanya nak lulus. Kita bukan nak faham sistem itu yang kita belajar. Kita punya setting satu saja, hanya untuk lulus. Tapi kalau kita nak faham, anda tahu tak berapa puluh kali gagal anda kena nak memahami sesuatu itu. Terai gagal. Oh, cara ni, buat, belajar. Oh, macam ni, betul, gagal. Cara kaedah gagal ni, oh, betul, gagal. Tapi anda dah tahu dah, 1 perkara, 2 perkara, 3 perkara, 4 perkara, 5 perkara, 10, 11, 20 kali, 30, 40, 50, 60. Saya tanya anda, ada berapa kali failure di dalam Volten ini? Anda boleh senarai tak? Cikgu, saya jual produk tak laku-laku. Hari-hari pergi jual produk. Tak laku-laku. Lepas tu give up. Tak boleh buat. Kan? Anda perhati tengok kenapa ramai orang mencipta pendapatan begitu ya. Dapat satu peluang yang hebat begini saja. Sebab mereka tidak belajar untuk fail. Mereka fail tu adalah cubaan mereka saja. Mereka hanya untuk pass exam. Kalau produk itu laku, kalau produk ni boleh diterima orang, kalau produk ni orang accept, oh produk ni, bisnes ni boleh buat. Tapi ada orang tu dia akan belajar, kenapa aku jual produk ni tak laku? Dia belajar. Okey, cuba aku guna kaedah ini. Fail juga, tapi aku try tengok. Sebab kita belajar tu. Kita belajar untuk fail itu adalah lebih baik daripada untuk lulus. Sebab tu anda tengok, saya pernah bagi satu presentation kepada anda. Kalau anda tengok ceramah saya baik-baik, anda mungkin tak suka dalam ceramah saya sebab agak complicated. Dalam orang, anda tengok tak? Apa maksud orang yang gagal? Kenapa anda takut sangat? Kenapa anda terkejut bila saya kata kaedah untuk gagal di Volten? Kenapa anda begitu takut? Anda tahu tak orang gagal itu apa? Orang gagal itu ditakrifkan sebagai orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Orang yang fight dalam hidup dia, tapi dia gagal. Bukan yang tak buat apa-apa. Yang tu yang tak mendengar. Orang yang berjuang, anda tahu tak? Dia belajar, dia gagal, dia buat lagi. Belajar kali kedua, gagal lagi. Dia tetap fight lah.
Dia tetap belajar macam mana gagal 1, 2, 3, 4. Oh, ini gagal. Begini caranya kalau gagal. 2, dia belajar gagal kedua. Belajar lagi gagal ketiga. Saya tanya anda, adakah sukses di dalam bawah 10 itu ada limit atau tak ada limit? Failure dalam bawah 10 itu ada limit tak? Ada limit. Dia ada limit apa? Sebab sama base produk kita. Dia base kepada apa? Nombor satu, macam mana kita buat sale produk kita. Ada 2 jenis. Satu, kita boleh buat direct sale atau kita buat online. Berapa kali anda nak tahu kaedah dia macam mana? Sekali anda present, orang tak beli. 2 kali, anda catat, tulis. Jangan ulang lagi. Apa yang banyak orang fail, anda tahu tak dia buat apa? Dia ulang benda yang sama. Ayat sama. Dia dah try 3 kali tak boleh pergi. And then dia kata apa? Susah. Sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar, ini kenapa anda harus begitu? Anda sudah master dalam kegagalan itu. Kalau topik ini buat begini, cara begini, fail. Masalahnya bila kita tak belajar, kita akan mengulangnya berkali-kali dan akhirnya kita merasa give up. Anda tahu tak give up itu apa? Give up tu kalau formula maths, saya suka dengan maths, itu masalahnya. Orang yang give up ni, kalau maths dia, give up adalah bersama dengan expected minus result. Anda tahu tak? Formula maths. Oh, saya ulang balik. Apa tadi? Orang yang frust, orang yang kecewa, marah, yang expected, maksudnya dia jangkakan, minus tolak keputusan. Kalau dia jangkakan, contoh bulan dia buat dapat, tengok satu result dia kosong, jadi anda tengok jawapan dia apa? Expected minus 0, jawapannya expected saja. Menjadikan dia punya tahap kekecewaan dia, frust dia tinggi. Tapi kalau anda tengok contoh kita buat maths, 10, dia punya expected 10 ribu ke 10, tak kisah asal 10. Dia expect, dia buat tu. So, result yang keluar tu, dia dapati fail 8, dapat 2 je. Jadi 10 tolak 8, tinggal 2. Dia punya kekecewaan sekarang ni, tadi, dia duduk di tahap tinggi. Apabila mencapai kosong, full, lagi tinggi. Tengok, dia punya 10, paling tinggi tu, kecewa tu. Tolak 8, kalau result dia sampai 8, dia sukses 8, gagal 2, berarti 10 tolak 8, 2. Maksudnya dia tak stres sangat. Tinggal 2. Tapi kalau dia buat ni, result dia tu, fail semua. Dia menjadikan dia tension. So, dia main macam tu, dia main expected, dia main matematik. Dia main maths. Jadi, anda tengok, bila saya uji, saya hanya belajar mindset anda. Saya nak tahu apa tu. Hantar satu mesej. Mana ada satu motivasi, satu tema, bagaimana keadaan untuk kita gagal dalam hidup kita. Anda tak pernah tengok kan? Tapi sebenarnya ada. Okey, sekarang saya jelas kepada anda. Sesuatu orang yang berusaha di Volten ini. Di Volten ini, anda tahu tak? Dia akan dapat 2 keputusan. 2 keputusan saja. Sama ada dia yes or no. Berjaya atau gagal. Okey, soalan saya. Adakah dia kekal gagal di dalam Volten itu? Dua-dua orang ni
Dua ni terus berusaha. Satu orang ni dia berusaha bersama tapi bekerja sama masa sama ni gagal. Tetap akhirnya dia juga teori dia pun aja ada kena untuk kita belajar. Dalam tak kisah sama dalam apa bidang pun, anda tahu tak? Semua yang lebih penting adalah fail, bukannya sukses. Sukses itu hasil daripada fail. Tapi fail itu adalah bukannya semestinya hasil daripada sukses. Orang yang sudah kali tahu, sudah ada ilmu, dia akan sukses. Tapi orang yang sudah sukses, dia sendiri, dalam situasi sendiri, kalau mungkin faktor lain, bukan faktor dia biasanya tidak fail. Macam baru ni COVID-19, dia fail, tapi disebab bukan dia, tapi situasi, keadaan. Sebab dalam bisnes dia banyak risiko. Tapi risiko untuk diri dia, orang yang fail, dia biasanya boleh sukses. Tapi orang yang pertama kali buat sukses, belum tentu dia boleh sukses selepas berikutnya kalau dia tidak pernah fail. That's why anda tengok begitu ramai orang buat networking, dia dulu cerita dulu, saya dulu, saya pernah dulu. Kenapa sekarang tak boleh? Dulu saya pernah jadi jutawan, dulu. Tapi hari ni kenapa anda tak boleh buat? Sebab dulu bukan anda belajar. Anda tak tahu kaedah fail itu macam mana. Ketika itu nasib menjablahi anda. Dan bila anda tak boleh nak bangun, anda tak tahu kaedah tu. Siapa yang tahu? Orang yang fail tu merangkak dari bawah step by step untuk naik ke atas. Satu langkah dia fail, dia cuba lagi. Satu perkara aku tahu. Dua perkara, tiga. Sebab dia more stable. Dia lebih stable. Dan even katakan apa-apa company itu jatuh, dia tetap sudah ada pengetahuan. Sebab benda tu dia repeat. Benda yang sama dia sudah tahu dah. Sebab itu pentingnya kita belajar tentang failure ini. Sebab kenapa? Sebab mesti ada sebab dia. Akibat dia apa? Sebabnya dan akibatnya apa? Sebab bila saya hantar mesej dalam grup, bagaimana untuk fail di Volten, semua orang terkejut. Saya hanya nak tengok minda anda saja. Semua orang mengatakan bahawa fail itu menakutkan. Sampai ada orang kata, cikgu, takutnya downline saya tak mau dengar ceramah saya. Anda yang buat set, anda yang bagi tahu, kita pun tak faham. Kalau anda nak berjaya di Volten ini, saya bagi tahu, anda akan nak jadi master, nak jadi sifu, anda kena menguasai semua apa hal-hal yang negatif dalam Volten ini supaya anda boleh mengatasi dia, memperbetul. Even kalau anda tengok Volten sendiri juga memperbaiki dia punya syarikat dia dari satu ke satu. Sebab apa? Daripada mana dia belajar itu? Daripada masalah. Dulu kita pakai sistem macam ni. Allah bermasalah, upgrade dia. Kenapa upgrade? Bukankah itu satu pengetahuan daripada result, daripada failure tadi yang dia belajar dan dia tak ulang lagi. Syarikat tak akan ulang lagi benda tu. Sebab sudah tahu dah. Buat memang tak boleh. Dia sudah dapat satu pengetahuan, ilmu yang penting dan disimpan data tu dalam otak kita. Tapi malangnya kita tak pernah nak belajar. Kita apa? Tak mau sebab kita dah settle dalam kepala. Failure, tak nak dengar ceramah, nanti kita belajar gagal. Anda tahu tak, failure itu sebenarnya adalah kunci kepada kejayaan. Kenapa ada orang berjaya? Sebab ada failure itu ada. Bukan ada yang zero tadi. Yang tak buat apa-apa tu. Dia duduk di rumah tak buat apa-apa. Kosong. Negatif satu, dulu saya pernah ajar. Negatif satu itu adalah fail. Kosong itu tak buat apa-apa. Satu itu sukses. Dia ada 3 number. Negatif satu, kosong, satu. Negatif satu boleh menjadi positif satu. Kalau dia mula-mula dia gagal dan akhirnya dia akan sukses. Tapi orang yang tak buat apa-apa, hanya tahu bercakap, action, bertindak pun tak apa. Berapa ramai anda tengok di dalam Volten sendiri, dalam mana-mana syarikat dan di dunia ini pun, mereka tak buat apa-apa. Sebab tu saya bagi tahu sebenarnya the best sekali adalah failure. Sebab apa? Bila anda gagal, anda sudah tahu benda itu jangan buat untuk anda sukses, dan bilangan kegagalan itu ada limit. Katalah dalam Volten ni ada 1000 kali anda kena fail. Satu. Tapi kalau anda tak mau faham, anda akan ulang. Sekali fail. Esok anda pergi kali kedua, buat lagi kesalahan itu. Sebab anda tak faham. Anda mengatakan orang tu salah. Anda mengatakan bila anda buat penajaan, anda buat grup, anda buat apa, anda tetap mengatakan sebab itu semua orang.
Power of majority. Saya pernah buat presentation kepada anda. Anda semua, kebanyakan kita yang nak sukses, kita mendengar kuasa majority. Tapi anda faham, yang sukses adalah orang yang paling minority. Kalau anda nak belajar, belajar dengan yang minority, bukan yang majority. Inilah saya tengok satu kesilapan yang banyak orang mempunyai kebolehan untuk sukses tetapi dia gagal. Bukan dia gagal, dia tak buat apa-apa pun. Orang gagal, orang yang berusaha. Cuba anda try tengok, saya bagi tahu kepada dalam Volten ini. Anda buat setahun, buat sungguh-sungguh. Even dia gagal lingkup jahanam, tapi anda tetap buat dan learn something step by step. Anda akan tengok at the end, anda tetap akan sukses. Yang lari tu buat tak? Yang banyak tu bukan fail. Yang tak buat tu bukan mereka ni fail. Mereka ni tak buat. Zero. Bukan negatif satu. Sebab tu dia takut. Dan banyak orang dah set dalam kepala dia. Oh, takut dengan kegagalan. Saya tanya anda. Tunjuk dekat saya yang menjadi jutawan di dalam dunia ini. Mereka ni tak pernah fail. Buat sekali terus sukses. Ada? Tak ada. Semua orang belajar. Oh, satu tahun dulu pernah ada dengan motivasi pun. Siapa yang buat lampu dulu? Buat sekali tak nyala. 2 kali. Jangan buat, dia tak ulangi lah. Sebab lampu tu tak nyala kan. Oh, kita dengar ceramah tu dulu. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tak nyala juga, tak nyala juga, tak nyala. Dia try sampai 1000 kali. Tak nyala. Last kali, oh dah. Try semua dah buat lah. Tak nyala. So, jangan buat lah. Aku dah tahu 1000 kali dah. Tak akan nyala. Kan? Akhirnya, nyala sampai ada lampu tu. Saya nak tanya anda. Pasal apa lampu tu boleh nyala? Kalau menyala lampu itu dipanggil sukses adalah disebabkan dia memahami 1000 kegagalan itu yang dia belajar itu. Itulah yang membezakan orang yang berjaya dan orang yang gagal. Mereka berdua ini sebenarnya adalah sama-sama hebat. Yang pro, yang jahanam, yang tu adalah yang zero tadi. Yang apa pun tak buat tetapi cakap banyak. Action pun tak nak, kelas pun tak nak. Semua negatif otak dia, semua dia nak mudah saja. Anda kan kenal orang-orang macam ni. Sebab tu saya kata simple way. Anda berapa anda sendiri tahu kalau kita buat tak jadi kan. Anda sendiri tengok apa yang kita buat. Ada kita tak belajar pun. Kadang-kadang nasib. Apa itu nasib? Dia buat jadi. Dia buat tu disebabkan oleh master orang tu. Ada orang buat jadi. Sebab kita kan di bawah rangkaian. Okey lah. Tapi, anda tengok dulu, bila satu company itu down, dia tak boleh bangun-bangun sampai sekarang. Sebab apa? Dia tak learn apa pun. Dia tak belajar apa pun. Sebab tu anda yang fail dalam Volten ni, tanya. Saya bagi 5 bintang kepada anda. Anda yang dah buat setahun, buat berterusan, tapi belum naik top 10. Tapi nama anda masih lagi tengok dia aktif, masih lagi agresif. Saya ucap tahniah, 5 bintang saya bagi pada anda. Be the best always, try the best. Satu hari saya doakan anda akan jadi top 10 yang paling luar biasa sekali. Trust me. You dengar cakap saya. Anda belajar tapi learn something. Bila sesuatu itu dah jangan ulang 2 kali. Learn yang kedua. Jadi belajar jatuh kali kedua. Oh, anda buat, oh kaedah ini jatuh, aku dah jatuh sekali. Cikgu, ada tak kaedah yang terbaik? Kaedah yang terbaik, tengok orang lain jatuh, tanya dia, kau jatuh sebab kita tak payah lalu. Kita tak payah melalui. Kita tengok orang ni buat, kita pergi tanya dia, kenapa jadi macam ni? Saya buat ni, learn. Tulis. Jadi kita tak payah lalu. Step itu, paling best sekali saya beritahu adalah, kita tak perlu mengalami apa yang orang lain alami, tapi kita perlu memahami apa yang orang lain alami. Saya ulang balik. Kita tidak perlu mengalami apa yang orang lain alami, tapi kita perlu memahami apa yang orang lain alami. Supaya kita go fast untuk sukses. Tak payah lalu. Jalan tu kita tahu dah. Lalu rimau ada di depan dah. Ada seorang dah kena makan rimau lah. Tapi ada orang di taman betul dia lalu juga. Degil. Ada orang dia tak lalu. Kan dia jimat dah. Jalan ni tak boleh. Jalan ni tak boleh. Jalan ni tak boleh.
Dari mana dia dapat? Dari mangsa-mangsa yang kena tadi. Leader-leader yang mereka ni merintis sebelum mereka berjaya, mereka akan bercerita tentang benda ni. Dan kita buat apa? Learn. Belajar. Dari mana datang? Sebab tu anda tengok. Nombor satu, kita punya setting mind tu, saya anak hormat orang yang fail itu. Kita sebab semua orang akan menghina kalau orang tu berjaya, akan mengutuk dia. Saya tanya anda, berapa lama dah kita susah? Berapa lama kita susah? Semua orang akan tabik kita 5 bintang. Semua orang akan hormat kita. Semua orang kata baik dengan kita, sayang kita. Hanya kerana satu word dia, sukses. Kita sukses. Berapa ramai yang tak tahu yang lintang pukam berhempas pula tu, mereka juga sebenarnya dalam kategori sukses. Tapi belum sampai waktu saja. Belum sampai waktu. Yang sukses ni mungkin dia sudah lalu sampai 1000 tu, yang ni baru 78, masih gagal. Tapi mereka tak berhenti. Yang penting ya tuan-tuan, bukan fail, bukan sukses, tapi yang penting sukses. Yang tak buatnya adalah yang kosong tadi. Yang zero itulah yang anda tengok sebenarnya yang fails. Dalam bukannya kata fail, istilah fail itu sebenarnya bagus. Kalau tanya saya lah. Sebab tu anda dengar ceramah. Kenapa dalam semua ceramah cerita tentang failure. Tapi anda tak suka bila saya kata nak belajar tentang fail. Cikgu macam seperti nak menggagalkan orang. Anda attend semua ceramah, dia cerita tentang kejayaan ke tentang kegagalan dulu. Dia mesti mula, saya dulu keluarga miskin, dia mesti cerita dulu kesusahan, kegagalan. Anda perasan tak? Semua story bercerita tentang kegagalan dan akhirnya endingnya tu orang tepuk tangan kepada dia. Betul tak? Semua orang tahu benda tu, tapi mereka tidak faham apa maksud fail itu. Learn. Bila anda memahami itu, anda tahu tak? Dalam Volten ni, kalau anda dah mengetahui hampir ke semua kelemahan-kelemahan dalam bisnes seperti ini, dan bila anda perlu top up saja apa perkembangan terbaru, zaman bertukar, dia kena top up, follow. Yang kecil-kecil semua dah settle. Aku dah faham dah, aku dah belajar dah, ini fail. Aku dah belajar dah, walaupun aku tak pernah lalu, tapi aku tak mau. Anda kena belajar how to fail in Volten. And then you create yourself to be a champion always. Ini kunci saya bagi terpendam. Dan kita salah tafsir tentang apa yang saya cakap. Sebab tu anda tengok, bila saya buat ceramah, saya selalu kata, video saya ni open, tengok saja. Saya tahu ramai orang pening kepala nak tengok. Sebab kita dengan kuasa majoriti, kebiasaan dengar ceramah mesti orang tu bersemangat, dia buat lawak. Orang buat lawak atau kita bukan masa dia nak buat lawak, orang gelak kat kita tepuk tangan bersemangat. Saya nak tengok result. Ada orang dia suka dengar ceramah tu, dia pergi dengar ceramah, dia suka apa? Tengok orang tu sukses, dia suka dengar, lepas tu dia bersemangat, dia tepuk tangan kan? Dia apa berubah dekat dia? Tak ada apa-apa. Dia tu zero. Orang zero ni dia macam tu. Anda tak perasan. Anda sekarang ni kenali diri anda tu. Zero atau one, negative one. Even you negative one. Kalau kita tu negative one pun tidak ada masalah. Bro. Hai kawan-kawan semua. Kita ni punya kekuatan dalam diri kita. Cuma kita, anda tahu dah, hantu dia, penyakit kita ni, kita tak mau belajar. Dan kita nak jalan mudah. Kita duk percaya. Orang lain duk cerita dah, tidak ada jalan mudah untuk sukses. Tidak ada jalan mudah untuk berjaya. Tidak ada. Bila masa dia akan jadi mudah? Apabila anda menguasai ilmu kegagalan tadi. Anda dah tahu, ini tak boleh, akan cepat. Itu penting kita belajar ilmu kegagalan itu penting, sangat penting. Anda pergilah. Cuma orang malas sebut, mereka tidak sebut. Hari ini kita buat khusus untuk fail. Oh, sebab apa? Nanti orang tak mendengar ceramah saya. Company itu kalau berani buat itu, hari ini training khusus, bayar seorang RM1,000, masuk khusus cara-cara untuk gagal. Ada tak orang nak bayar? Kenapa dia tak berani cakap itu? Sebab kalau cakap itu, yang majoriti yang nak hadir itu, dia tak faham lagi maksudnya apa. Nanti dia ingat, masuk ni siapa yang datang ni, cara-cara nak lingkup, cara-cara nak rosak. Dia setting macam tu.
Sebab apa? Majority orang fail. Dan inilah kenapa majority dia fail. Sebab semua orang tengok kegagalan itu sebagai satu hantu. Semua orang yang tak mau. Sebenarnya knowledge itu adalah lebih baik daripada sukses. Kerana sukses itu sendiri datangnya daripada fail. Memang itu standard dia. Sebab tu saya hendak anda dalam hotel ni belajar menguasai dalam hotel ni. Apakah step-step yang menggagalkan orang dalam hotel ini. Dan ia tu perlu anda catat, anda learn dan anda jangan ulang benda tu lagi. Anda save time. Belajar untuk gagal. Anda yang dah gagal, share dalam grup. Bagi tahu, jangan buat begini. Aku dah try, tak boleh pergi. Next, next, next. Ada berapa kali next? Inilah yang saya nak tahu. Salah satu daripada kunci untuk kita sukses. Untuk kita sentiasa bersemangat. Sebab apa? Kita ni dikawal tau. Anda tahu, hari ni mood kita okey. Dengar ceramah. Malam karang dia hilang mood. Esok pagi dia rasa semangat. Dengar ceramah saat lagi turun. Kan benda ini standard. Anda tak payah rasa resah. Tak rasa gelisah. Tak perlu. Benda tu standard. Kalau kita pergi jadi dengar ceramah agama pun hari ni rasa alim, rasa nak bertaubat. Oh, dengar ceramah hari ni kan. Tengok malam dia jadi lain. Pagi esok, dia dah slow dah. Kan sama dalam semua kes sama. Anda tak perlu gelisah. Yang perlu anda gelisah, you tu kosong atau negatif satu atau satu. Kalau you kosong, you tutup je video ni. You tak payah dengar ceramah saya pun. Buat apa tak ada guna. Kalau kita tu tak nak buat apa-apa, tak nak siap. Anda dengar ceramah nothing. Anda dengar ceramah motivasi tu tak ada apa-apa sebab zero always like that. Action pun tak nak. Orang buat gagal dia kutuk. Tengok tu. Buat. Tengok dia 6 bulan apa pun tak nak. Kan ada. Anda pula, anda dengar yang tu kan, anda dengar yang bercakap tu. Majority, kuasa majority kita dengar yang bercakap ni. Tukar jawab ni. Memang. Tahu dah. Depa dah tu menang nasib, dapat tu nasib je. Kan ramai golongan. Kenapa anda nak berkawan dengan tak ada apa-apa pun? Mengapa anda gerun sangat dengan fail? Kenapa bila saya sebut how to fail in Volten, semua orang terkangkang, terkejut dengar. Sampai kita punya tajuk pun kena tukar. Ni sangat benci saya pun tak tahu. Sebab itu anda tahu kenapa banyak orang gagal. Sebab mereka tidak ada ilmu untuk failure itu. Kaedah nak buat. Sebab itu kita senang. Kita buat apa-apa syarikat pun, insya-Allah kita dah ada pengetahuan itu. Yang orang lain tak ada, kita ada. Sebab itu kita boleh buat, kita boleh sukses. Ada tak kita rasa give up? Tak, kita dah tahu dah langkah dia. Kenapa orang give up? Kita tahu. Ada orang merajuk. Tak. Sebab kita tahu. Buat macam ni. Dulu aku tengok ada orang merajuk. Kita nak buat. Kita dah tahu. Aku buat macam ni. Jual apa kita punya produk dia tak laku-laku. Kita tak, aku tahu dah. Dulu aku pun macam tu. Tapi aku tahu kaedah baru. Terbaik. Saya percaya anda yang dengar ceramah saya. Ceramah pernah cikgu, saya berfikir positif cikgu. Saya belasah kau-kau. Tapi result dia saya fail juga. Saya sangat positif cikgu. Tapi saya pun fail. Saya tahu. Saya pernah dengar macam tu. Saya pernah join tapi saya lingkup, saya buat di sini pun tak jadi. Saya buat ini pun tak jadi, saya buat ini pun tak jadi. Saya bersemangat cikgu. Tapi saya dah give up. Kan saya bagi tahu tadi, give up is equal to expected minus result. You tahu tak jawapan tu apa? Kecewa, frust,
is equal. Kemudian minus. Jadi tu aku lihat tapi tak dapat. Akhirnya dia frust. Fail. So frust is equal to C ataupun dengar ceramah. Kalau kita dulu, saya bagi tahu zaman dalam diri kita, berapa kali dah aku gagal dalam hidup. Mungkin Tuhan bagi aku sekali, 2 kali, 10 kali, 2 kali, sekali mesti kita dapatnya. Tuhan itu adil, dia akan bagi. Tapi time anda dia nak bagi tu, anda jadi kosong. Malas, give up. Tuhan nak bagi lah tu, time tu. Tapi time tu anda, sebab tu anda tengok pertemuan, setiap pertemuan kita tu semua yang ada sebab. Saya berceramah sini, ada sebab. Anda hanya tergerak hati nak dengar ceramah, ada sebab. Sebab tu saya beritahu kepada anda. Banyak orang, anda tengok, dia ulang benda yang sama kan? Dia duduk dalam company A dulu B. Bila saya cakap, kan boring dengar. Alah, aku faham dah. Oh, aku faham dah. Saya tak bukan berarti nak dengar ceramah saya tak perlu. Anda perlu tengok result semua orang yang sukses tu. Even di Volten, di lain-lain company juga. Kenapa mereka boleh, aku tak boleh? Itu saja yang saya nak anda dengar malam ni. Bukan dengar ceramah saya, tak. Kalau orang boleh buat, kenapa teruk sangat ke aku ni? Apa kekurangan? Mesti ada. Berapa kali aku fail? Orang lain yang berjaya tu, mereka telah melepasi 1000 kali fail. Aku baru 7 kali dah aku kecewa dah. Aku dah frust dah. Ingat formula yang saya bagi tahu tadi. Frustrated tu apa? Is equal to anda punya kemahuan minus dengan result. Kalau anda punya kemahuan tu tinggi, action anda tu sikit menghasilkan result yang sedikit dan anda mengatakan anda frust, namanya kita tu sewel, tak tak? Usahanya baru sekali, gagalnya pun baru sekali. Dia dah kecewa dah, aku dah pernah try dulu sekali, tak nak dah aku. Pernah dengar tak? Baru sekali, dia dah zero dah. Baik duk saja. Sebab tu anda tahu, kuncinya kat mana? Di Volten. Saya cakap tentang Volten. Anda betul-betul belajar. Volten ni, dia sebab apa saya tertarik dengan Volten? Sebab dia tidak banyak bilangan fail, itu tidak banyak. Anda perlu belajar sedikit saja. Sebab tu kenapa anda tanya, kenapa Volten sekarang anda tengok dengan situasi sekarang, keadaan sekarang, atas teamwork yang padu, kita naik begitu cepat, sale kita mendadak, mengatasi semua company. Kerana apa anda? Kerana sistem company berjaya mengupgrade, menjadikan kita punya failure itu bilangan dia kecil. Kalau dalam suatu company kadang-kadang diperlukan 1000. Zaman kita buat MW dulu, zaman dulu internet tak ada apa tak nak bayang tak, agak-agak failure perlu menghadapi pada tu berapa ribu. 1000 kali, 2000 kali pun mereka buat sampai sukses. Sekarang zaman moden, bilangan failure tu sikit saja, itu pun kita manja sungguh, baru gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali lagi teruk, bermasalah pun tak boleh. Yang failure ni lain. Orang yang benci dekat failure ni tak apa. Ada orang lagi dah lah failure tu tak sanggup, masalah pun tak mau. Dua ni berbeza. Failure dengan problem. Contoh, produk sampai lambat, mengamuk, terjang lah. Dia tahu benda ni cantik, tapi sebab produk tu tadi ya, dia dah marah, dia merajuk, dia tak nak buat. Anda tahu itu penyakit dia apa? Dia kena fikirlah kan. Anda, saya bagi tahu kepada anda, ada tak? Senang je. Saya nak bagi tahu, so easy lah. Saya tak tahu nak buat tidak. Sebab dalam ceramah saya tu sentiasa saya buat. Anda tahu tak? Jawab soalan saya. Apa sebab orang tu boleh, anda tak boleh? Cuba anda jawab. Saya selalu biasa tengok Murti, kartun mereka buat. Saya tidur malam tak. Sehari-hari saya tanya, Murti dia buat style apa? Dia belajar mana? Kartun ni strategi. Saya tanya bos. Dia tanya, saya call Murti, you punya leg do macam. Learn. Indah, tepuk tangan. Murti nombor 1, Cikgu Tun, Cikgu Tun pula, Cikgu Amir, kartun. Kan? You dapat apa? Tukang tepuk tangan je kan? Kita banyak jadi tukang tepuk tangan.
Sampai bila orang nak tepuk tangan dekat kita? Sebab bila kita tengok orang tu terlampau tinggi, terlampau jauh, anda tahu dah, kita rasa kita tak terkejar dah. Bro, dunia ni tunggang terbalik kan. Satu benda yang boleh kita atasi. Hati kita ni kena keras macam batu. Saya tak tahu nak cakap apa sebab dekat orang yang majoriti ni. Saya dah buat motivasi betul. Kadang-kadang saya pun jadi give up. Motivator pun jadi give up. Saya buat motivasi dulu daripada rambut ada sampai rambut botak. Saya bagi tahu ke orang satu word saja yang anda buat. Kenapa orang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Itu jawab. Kalau orang tu buat, anda tu so simple. Kenapa kita perlu berjaya di bawah 10? Anda tahu tak? Sebab mereka ini, semua orang yang berjaya ini, mereka belajar gagal beribu kali di bawah tu. Tapi mana ada orang iktiraf tentang kegagalan? Sebab tu kita tak tahu. Anda pernah dengar tak satu ceramah? Hari ini 5 orang yang gagal di bawah 10 akan berceramah. Siapa nak dengar? Semua orang tahu, alah cerita. Tapi kalau 5 orang akan berjaya malam ni bercakap, semua orang akan dengar. Anda tahu tak? Yang sebenarnya anda harus mendengar orang yang berjaya tu, orang yang gagal tu bercerita. Dulu saya gagal, sampai hari ini saya masih nak buat tapi saya masih gagal. Anda dah boh, dia ni buat macam ni. Tak boleh ya. 2. Dia tak boleh buat macam ni rupanya. Aku dah silap buat. Tapi apa yang orang buat sekarang? Yang majoriti. Kenapa sekarang ni majoriti? Dia hanya hantar orang yang sukses bercakap di depan. Dia hantar orang sukses dan ceramah. Sebab majoriti orang semua tak faham. Sebab mereka ni menganggap bahawa orang yang sukses itu adalah yang perlu kita hargai. Tapi saya bagi tahu, anda perlu hargai orang yang gagal itu kerana ilmu dia itu akan menolak anda naik dengan cepat untuk anda berjaya dalam hidup. Sebab tu anda tengok kenapa saya buat topik itu, banyak orang pening kepala. Saya heran. Saya bagi satu topik yang sangat baik. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita nak dapat ilmu untuk kita belajar gagal dalam bukan saya minta anda gagal. Saya minta anda memahami ilmu untuk gagal itu. Orang ni buat gagal. Jadi anda tak payah ulang lah. Anda dah ada ilmu itu. Bukan masuk dalam ceramah saya tu, saya buat ceramah nak bagi anda semua yang berjaya jadi gagal. Itu majoriti anda memikir begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Anda punya persepsi itu, kebanyakan orang, dia terbalik. Saya cuma nak bagi tahu, nak belajar how to be a failure in Volten. Belajar macam mana jadi fail di Volten. Bukan suruh anda fail dalam Volten. Tapi anda dah buat fail itu, tolonglah belajar. Ini satu, aku dah fail. Bulan kedua aku buat, bonus aku tak naik-naik. 2 perkara. 3 perkara, bulan ketiga, bonus aku tak naik juga. Duk macam tu. Bulan keempat, bulan kelima. Tak mungkin tak naik. Anda tunjuk siapa di dalam Volten ini yang buat kerja bersungguh-sungguh, learn buat fight, hari-hari kerja, dan bonus dia duk banyak tu. Ya, tak naik-naik, tolong angkat tangan kat saya. Tak mungkin. Yang dapat tu sebab anda tak buat apa-apa. Duduk, buat secara yang sama. Bangun pagi, just do it. Balik, tidur. Learn something, zero. Tak mungkin. Sebab dari pengalaman saya lah. Saya duduk bertahun-tahun, saya duduk. Hanya menggunakan mindset dekat kepala saja. Memahami mindset dan menjawab. Kenapa orang boleh, aku tak boleh. Apa yang mereka sanggup lalui, aku sanggup lalui. Tapi kalau aku boleh shortcut, aku akan shortcut. Lagi shortcut, lagi cepat. Cara shortcut, belajar dengan orang yang fail. Tanya mereka, apa yang dia buat fail. So aku tak boleh buat. Jadi aku dah buang satu. Satu kali aku tak boleh lalu. 2 kali aku tak boleh lalu. Kan jimat. Tapi kan kita tak tahu. Kita sebab majority. Seluruh dunia bagi tahu fail itu teruk. Orang fail itu, siapa pun tak nak. Semua nak orang yang sukses itu. Anda tahu tak? Sukses itu lahir daripada fail. Orang yang berjaya itu lahirnya dari kegagalan. Mana ada? Anda, kita lahir daripada perut ibu kita. Apa pun tak tahu kan? Bukan lahir-lahir terus besar. Tapi malangnya, kita menghargai bila kita sudah besar. Tapi sejarah kita dilahirkan itu, kita tak pernah ambil tahu. Kesukaran itu kita tak pernah ambil tahu. Betul tak? Semua orang, dia tahu cerita tentang bila dia berhasil. Sebab itu kita tidak belajar apa-apa dari orang yang berjaya.
Kenapa anda gagal? Sebab you learn from failure, not from orang yang sukses. Bukan. Orang yang sukses, dia bercerita tentang dia berjaya saja. Anda tepuk tangan saja. Tapi kalau anda berkawan dengan orang yang gagal, tapi berterusan dia buat, anda akan dapat sesuatu yang luar biasa yang akan menolak anda semua naik ke atas. So di Volten ini, anda fahamlah cakap saya. Sebab tu anda tengok, kalau kita menguasai ilmu negatif ini, akhirnya kita tahu bagaimana nak jadi positif. Tapi kita menghormati positif, tapi kita pun tak tahu macam mana dari negatif nak jadi positif, menjadikan kita ni zero saja. Negatif pun tidak, positif pun tidak. Kenapa orang fail? Kenapa orang give up? Kenapa orang kecewa? Saya tanya anda, orang yang kecewa dia jadi zero. Tak nak buatlah. Aku buat berkali-kali tak jadi-jadi. Saya tanya, salah dia ke? Salah dia punya bisnes itu. Takkan dia tak boleh fikir dalam bisnes kita, dalam Volten. Kalau benda tu tak okey, mesti tak ada orang sukses. Mesti tak ada orang sukses. Tapi kita tengok sale company naik, sale company sukses, banyak leader naik, dapat. Kenapa orang? Anda tak boleh fikir. Kenapa orang? Kenapa tidak aku? Why? Kita tanya, hari ni buat keluar top 10. Hari ni orang ni. Hari ni orang ni. Itu saja. Saya tanya anda, you duduk di Volten, itu saja. Kalau saya, tuan-tuan, hidup malam pun tak boleh. Kalau orang sanggup buat satu, aku sanggup dua. Kalau orang sanggup dua, aku sanggup empat. Anything happen is nothing. No retreat, no surrender. Semangat 2 hari, semangat 3 hari. Diam dan action. Belajar semua, apa saja perlu. Belajar, bukan nak mati. Anda try percaya saya, Kak. Saya bukan nak tapi saya kadang-kadang anda tengok, saya tengok ada kebolehan tu, semua orang boleh di Volten ini. Semua orang dalam kesempatan ini, macam ini pun, anda tengok dalam keadaan kita gawat, dalam kita puasa, sale kita naik mendadak. Bayangkan produk yang begitu laku dan laris pun, kalau kita tak boleh tumpang cipta pendapatan. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak cakap apa. Kita paling teruk lah orang. Kalau macam tu punya peluang sehebat itu pun kita tak mampu nak buat. Kita hanya bercakap kita hebat. Kita hanya bercakap dulu saya dulu. Dulu just forget it. Anda punya cerita dulu, forget it. Berapa kali kita nak gagal? Kita dah banyak terseksa dalam hidup. Duit kita dah habis dah kita belanja. Untuk kita sukses ni, kita spend. Masa kita habis. Duit kita habis, kawan kita pun dah hilang semua dah. Semua orang dah kutuk kita hari-hari. Kita menangis berapa kali dah kita menangis. Berapa kali dah kita kena belasah dengan orang. Orang hina kita, orang kutuk kita. Tapi kita masih punya nak sukses. Tapi kita tak mau learn. Kita tak mau belajar, kita malas. Tapi kita masih ada usaha, masih ada kepercayaan bahawa aku boleh. Kalau you tak belajar macam mana untuk jadi seorang yang failure, macam mana kita nak sukses? Sebab tu saya beritahu kepada anda, dalam kehidupan kita ni, kita kena learn banyak. Kita kena, dia ada off ke dia apa, saya pun tak tahu lah ni. Line okey, bos. Anda percayalah cakap. Saya ni dah tua dah. Saya pun bukan nak apa-apa dalam hidup saya nak tenang dan jiwa. Saya nak banyak tolong kawan-kawan ni. Sayang tengok hak muda-muda. Anda tengok. Semua ada ability. Dalam dunia ni, anda tahu tak, otak kanan dengan otak kiri ni. Otak ni belajar mengira je. Otak ni, dia fikir tentang bisnes tu kat sini. Orang yang keluar universiti ni belum tentu boleh berjaya dalam bisnes. Tapi orang yang gagal di sekolah, dia tetap boleh mencipta kejayaan. Sebab tu anda tengok, kereta mewah, mana ada lambang dulu zaman saya kecil-kecil dulu, kalau kereta mewah tu, BMW, mana ada tulis Universiti Sains Malaysia, ada tak? Yang ada dekat kereta Proton Saga, kereta Honda, ada Universiti Kebangsaan Malaysia, stiker tu ada. Tapi kalau Ferrari, anda pernah jumpa tak Universiti Kebangsaan Malaysia? Universiti Sains Malaysia. Tak ada, tapi semua orang punya ambition macam tu. Anda tak perlu dapat apa-apa. Dalam kehidupan kita, dia ada satu, kemahuan kita.
Lepas tu kita sanggup bertindak. Dan kita sanggup menghadapi segala sesuatu yang nak jadi dan secepat yang mungkin untuk kita sukses. Trust me. Anda tak kesian ke diri kita. Dulu kita buat, orang condemn kita, duit kita keluar modal, beribu-ribu duit kita habis. Masa kita tinggal keluarga kita bergerak waktu orang lain tidur, kita tak tidur di rumah, kita bergerak sana sini. Orang hina kita, kawan-kawan kutuk kita. Semua orang macam tu dengan kita. Semua orang hentam kita. Sebab mereka tengok kita tak ada apa-apa. Tapi kita masih mengekalkan semangat kita. Orang tak akan puji kita. Anda jangan harap orang akan puji anda, jack anda di waktu anda. Sebab majoriti dalam Malaysia ni, dalam dunia ini, dia hanya tengok orang yang sukses. Tapi mereka lupa sebenarnya ilmu yang paling tinggi adalah orang yang fail itu. Orang yang fail itulah lahirnya orang yang sukses. Orang yang sukses itu sebenarnya asalnya sebelum tu dia fail. Tidak mungkin ada dalam dunia. Hari ni dia buat, hari ni dia sukses. Tidak ada. Sebab tu saya kata learn. Anda tak apa. Biar orang kata kita learn to be a failure. Tak apa. Hari ni mereka nak cakap apa, tak apa. Anda memahamilah apa semua yang saya cakap di bawah 10 ini. You learn, create yourself. Anda bangunlah sekuat hati anda. Break record sekali. Anda hancurkan semua bilangan top 10 tu. Ganti dengan orang baru semua. Bukan maksudnya, walaupun bonus 500,000. Anda buat 700,000. Naik ranking. Dalam bawah 10 yang turun ranking bukan berarti dia orang bonus jatuh. Tapi ada golongan baru yang lebih laju daripada top 10 itu. Dan I hope all of you. Trust me. Saya bagi tahu kat anda, kunci anda, buang satu sikap tu. Yang kita ni lembek, kita bersemangat sekejap, hari ni bersemangat. Dan saya dah bagi tahu syarat-syarat dia. Kan? Syarat untuk kita sukses tu, kita dah tunjuk dah. Langkah dia 1, 2, 3 dalam ceramah saya. Pagi-pagi kadang-kadang saya ceramah. Saya tahu dalam ceramah saya bagi 2 poin, banyak orang tak suka dengar. Orang lebih suka dengar cerita-cerita yang menghiburkan. Perasan tak kenapa saya buat video saya? Saya buat video, saya nampak seperti begitu. Anda tahu tak, di situ saya nak test apa? Bila saya buat satu video yang ada hiburan, ada lawak, ada lucu, ramai, ribu orang tengok. Tapi kalau bab ilmu, pengetahuan, kadang-kadang 90 orang dia tengok. Paling-paling 200 orang tengok. Tahu sebab apa? Sebab yang berjaya di dunia ini hanya memang sedikit saja. Dan mereka tidak berfikir seperti orang majoriti berfikir. That's why, anda nak berjaya, fikir itu saja. Jangan peduli majoriti, jangan pegang kuasa majoriti. Anda buat decision. Formula, bos dah cerita dah. Dalam semua training, CEO kita dah bagi tahu dah, nak buat. Jangan sekadar mendengar. Hari ni dengar, esok action. Mula dah. Kita bukan nak mati pun. Kita bukan nak pengsan pun. Saya beritahu kepada anda. Tapi bila anda gagal, sekali anda sukses, masa tu anda akan pegang tu anda rasa puas macam mana. Baru anda tahu, hal itu anda rasa, tu dia hasilnya, aku susah, inilah hasil dia. Baru ada recognition. Kenapa kejayaan itu ada recognition? Sebab ada 1000 failure di bawah dia. The only one saja boleh naik ke atas itu. Sebab tu, macam mana nak faham? Learn how to be a failure. Belajar untuk gagal dalam hidup supaya kita ni tidak berulang gagal kita berkali-kali untuk kita mencapai sesuatu apa yang kita buat. Bila kita sudah menguasai ilmu itu, campaklah anda di mana pun, anda tetap boleh sukses. Ini maksud saya. Saya harap dalam ceramah saya hari ini anda semua boleh faham dengan jelas. Sebenarnya tajuk itu sebenarnya sangat penting untuk anda yang sukses. Tak kisah even yang dengar hari ini adalah Volten ataupun anda dalam syarikat lain. Boleh menggunakan ilmu yang sama. Tidak ada masalah. Tapi oleh kerana kelebihan di Volten ini anda tengok luar biasa, cuma membezakan kita dengan kebanyakan adalah time. Start from zero untuk capai ke 100%, anda tahu tak? Dia perlukan time, masa. Cara dia nak cepat, belajar tentang failure tadi supaya anda tidak buat praktikal, hanya perlu learn saja. Learn, tahu, jangan buat. Jadi anda tak perlu lalu masa itu. So shortcut tak?
dari kosong untuk capai ke 100 tadi adalah shortcut. Bila berkali-kali anda dan akhirnya anda akan capai juga. Bila anda move perlahan atau laju, dia tetap ke depan juga. Sebab tu anda tak perlu rasa give up. Anda tak perlu rasa kecewa, feras. Anda go ahead. Saya berkata, go. Anda jangan keras kepala degil. Jangan buat bodoh dan go ahead. Learn. Anda tahu, simple je nak berjaya dalam dunia. Dalam apa bidang pun. Kita jadi kebal dengan kita punya semangat. Kebal sungguh. Kalau anda dengar orang lain, dengar nak buat keputusan orang lain buat, orang merajuk, kita jiwa lembut, anda tak payah mimpi lah. Anda tutup video. Anda tutup video ni. Tak ada guna. Anda dengar pun tak ada faedah. Sebab apa? Benda yang so simple. Anda tengok income dalam kita punya company, video leader berapa. Anda ada bulan ni hampir 100, saya tak silap saya lah. Satu orang ada sampai 150,000 sebulan. Baru buat setahun. Anda tak fikir, kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Dia tak tahulah, dia sama dengan kita pun. Bayangkan monthly kalau kita dapat 100,000, 200,000, 300,000, dia makin naik. Boleh tak mengubah hidup anda? Boleh. Tapi kita banyak, kita tak pentingkan apa yang kita punya action, kita tak pentingkan result. Anda tak sayang ke diri kita. Orang dah hentam kita, orang kutuk. Sebab tu saya kata, orang mungkin tak cakap apa-apa, tapi sekali kawan-kawan kita semua, dia tengok duit kita dah habis, beribu dah kita dah nak niaga. Semua tak jadi. Masa kita buang banyak lah, ada yang tinggal isteri di rumah, ada yang keluarlah pergi buat MLM rata, bini anak tinggal di rumah berbulan-bulan, berhari-hari, tapi tak pernah berjaya juga. Anda tak rasa ke? Ramai orang kutuk kita, ramai duit kita, semua condemn kita. Sebab kita berusaha tahu. Tapi kita putus asa. Untuk sukses dulu, anda putus di situ dan anda stop di situ. Sebenarnya anda ada sedikit lagi ke depan untuk anda capai. Tapi disebabkan anda kecewa, jiwa jadi lembut dan akhirnya anda tak buat apa. Daripada negatif 1, tak sempat menjadi 1, anda menjadi 0 di situ dan akhirnya anda balik macam biasa. So di dalam Wolf 10 ni saya nak beritahu kepada apa kelebihan dia ada. Kalau anda nak sukses di Wolf 10 ni, saya beritahu kepada anda tanam dalam hati anda, jangan takut dengan kegagalan dalam diri anda. Even hari ni anda jual produk tak laku, orang condemn anda. Anda learn something. Hari ni anda pergi, ada orang condemn, ni saya buat benda ni, produk ni tak bagus, saya bilangan dia 30 biji, sampai kat saya 28, dia baling kat kita. Learn something. Oh, hari ni mungkin nasib aku tak baik. Dalam sistem company itu kadang-kadang dia ada kurang. Sebab yang lebih orang tak cakap. Kalau satu kotak produk tu 30 biji, ada dapat 35 biji, orang tak cakap. Tapi kalau ada 28 biji, orang akan cakap. Ingat tu. Manusia dia macam tu. Dia tak pernah dapat. Cikgu, hari ni apalah company? Saya patutnya, saya punya produk ni 30 biji, tapi hari ni dapat 35 biji, ni apa cerita? Company apa ni? Anda pernah dengar orang komplain gitu? Tak ada kan? Tapi kalau kurang 2 biji je, apa punya company dia paling ni kata 30 dapat 28 je. Tapi lebih dia tak cerita. Anda tahu tak sebab apa? Sebab tu saya kata, sebab banyak orang fail sebab macam ni. Situasi dia semua macam ni. Anda duduk, cuba malam ni anda dengar cakap saya kan. Cuba anda duduk fikir macam ni. Aku ni apa ni? Hanya kerana sifat aku ni pemalu je. Aku gagal semua hidup aku kerana aku ni pemalu. Tapi bahagian yang patut aku malu. Aku tak malu. Tapi bila pergi karaoke tu patut malu. Tapi aku tak malu. Tapi bila nak buat presentation, contoh kita nak cakap macam ni, nak share produk kita, kita rasa malu. Tak fair tu. Atau saya ni pemalas. Hanya kerana sikap saya tu saja. Hak lain semua ada. Kebolehan cakap boleh semua ada. Tapi ada satu pengalas. Anda nak buang satu benda tu pun tak nak. Sebab tu anda tengok ramai orang macam tu. Bila saya berceramah, semua orang kata dia faham. Ada orang. Tapi anda tahu tak, saya dah bagi tahu dah, kehidupan pekerjaan yang terbaik di dunia adalah tak ada kerja, tetapi kita punya pendapatan no limit. Kalau anda bercakap tentang financial,
Di Volten ada benda ni. Hebat-hebat orang. Anda tengok ada orang, saya dah pernah bagi tahu ni. Ada 4 hal yang saya buat ceramah dulu kan. No time, no money. No time, ada duit, tak ada duit, tak ada masa. Ada duit, ada masa. Ada duit, tak ada masa, tak ada duit, ada masa. Jam gitu. Banyak orang kata dia sukses, tapi anda tahu dia bukan sukses. Dia duit banyak, tapi masa tak ada. Itu bukan sukses. Tengok, kerja teruk pergi mana, dia duit, dia pun tak ada nak guna duit. Tapi dia kata dia sukses. Tak. Ada orang saya bagi tahu kan, duit pun tak ada, kerja pun tak ada. Itu di jahanam. Dalam Volten ni, saya tak mengulang dah benda tu. Dalam Volten yang ada, bila you capai satu, dia ada masa banyak, duit banyak. Free time, free money. Anda tahu, the posisi yang Volten ni duduk keadaan yang tertinggi sekali. Satu dalam sudut bisnes, kan saya ajar dulu. Satu, static, dynamic. Static, orang cari kita, pendapatan ada limit. Dynamic, kita cari prospek, kita cari customer. Tapi income tak ada limit. Volten duduk di dynamic, paling tinggi punya bisnes. Dan pecah pula itu, anda tengok Volten duduk di mana. Ada orang buat bisnes, ada duit, tapi masa tak ada. Sibuk. Tapi dalam Volten, anda tahu tak? Semua orang mencapai tahap, dia akan duduk free time, free money. Bebas masa, bebas uang. So, anda tahu Volten duduk di posisi mana sekarang? Takkan anda tak boleh fikir benda tu. Anda dapat, jangan anda dengar orang. Orang lain tu, dia fikir macam mana tau. Nak modal besar, baru aku nak, dia kata niaga tu bagus. Kalau modal kecil, dia kata ini semua tak betul. Sebenarnya, anda tanya semua orang yang berjaya, bukan penting berapa modal, tapi result. Sebab tu saya katakan, dua tempat tu anda tengok, anda learn something daripada failure dalam Volten. Anda jangan takut, di kali waktu anda gagal, anda kecewa, anda frust, itu semua learn. Dia akan menjadi anda makin bijak. Anda percaya cakap saya. Dan anda makin bijak, makin cerdik. Dan akhirnya, insya-Allah, anda tetap akan mencapai apa yang anda. Dan anda the best kali yang ada dalam Volten ni, kalau kita berjaya dengan insya-Allah. Anda tengok situasi sekarang, semua leader-leader anda tengok, top 10 atas sekarang ni masih sibuk sebab target dia orang dapat 100,000 sebulan, 50,000, 60,000. Walaupun sibuk, ada tak orang marah dia orang? Cuma dia orang sendiri ada kebolehan nak try break record dalam situasi kita dapat peluang yang hebat ni. Kalau dah boleh buat sampai 1 juta sebulan, kenapa kita harus diam? Kenapa kita harus tengok? Sebab tu anda tengok semua top dia bekerja lebih teruk, dah dapat income besar tapi kerja lebih hebat lagi daripada orang lain. Sebab mereka trust, mereka boleh buat. So saya harap ramai anda semua yang dengar ceramah saya hari ini, ambillah sesuatu. Saya bukan orang bijak, saya bukan orang cerdik, tapi saya sayang anda semua. Saya tahu satu kunci saja. Anda akan capai benda ni. Anda memang pernah gagal, pernah jatuh, pernah tunggang, pernah langgar. Tapi satu hari bila anda terlalu banyak kali gagal dan anda belajar semua jenis kegagalan, anda akan berjaya dalam semua bidang yang anda akan buat selepas ini. Itu dia punya kunci. So di Volten, kita insya-Allah, kita be the best always. Anda jangan give up. Dan saya pegang pada kaedah dan teknik cara anda kena banyak ambil dia punya point tu apa dia. Strategi, syarat untuk sukses tak susah mana, dan anda tengok untuk kita berjaya modal pun tak payah, yang penting anda kerja kuat secara berilmu, konsisten, persisten, dan insya-Allah kita akan capai. Okey, so saya rasa ceramah saya sampai di sini. Saya menghargai anda semua dan ingat ayat saya tadi. Kegagalan dalam hidup, kekecewaan, frust itulah bersamaan dengan expected anda minus dengan result. Dan kalau anda tak faham maths itu, anda faham maths itu, anda tahu bagaimana untuk sukses di dalam kehidupan. Sebab formula itu memberitahu kenapa orang kecewa dalam hidup, kenapa orang rasa frust, kenapa orang gagal dan dia tak mau ulang balik kegagalan dia. Sebab itu dia back to zero dan dia kecewa dalam hidup dia. So saya harap anda dapat learn something daripada apa yang saya cakap. I love you all and I hope Volten be the best always. You are all, semua be the best. Dan kita akan dapat bijak yang terbaik di Volten. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Amir, kita punya master trainer yang memberi perkongsian pada malam ini. Memang satu perkongsian yang sangat-sangat dalam, yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat tinggi. Saya sendiri pun teruja mendengar sharing daripada Cikgu Amir, dan sejujurnya saya sokong 1000%. Saya sokong 1000% apa yang Cikgu Amir kongsikan pada malam ini apabila beliau bercerita tentang failure, kegagalan. Okey, so teringat saya pada satu kata-kata motivasi. Orang yang berjaya adalah orang yang berjaya bangkit dari kegagalan. Orang yang berjaya adalah orang yang berjaya bangkit dari kegagalan. Maksudnya berapa kali dia jatuh tu tak penting. Yang pentingnya ialah dia berjaya bangkit daripada kegagalan dia, insyaAllah. Okey, satu pengisian yang sangat-sangat dalam bila Cikgu Amir berkongsi tentang negatif 1, tentang kosong dan juga 1. Saya rasa ramai yang dah memahami. Okey, so saya juga teringat tentang apa yang Cikgu Amir sebutkan tadi, bercerita tentang learn ya. Maka saya ingin berkongsi dengan anda salah satu daripada buku yang pernah saya baca ya, yang memberi dorongan, iaitu apa, boleh baca tak? Dare to Fail. Tuan-tuan boleh baca buku ni ya, Dare to Fail ni daripada Billy Lim. Yang ni lah international bestseller. Dalam buku ni dia cerita tentang dia, semuanya yang apa dia buat tu semuanya gagal. Dia bukan cerita apa yang dia berjaya, apa yang dia gagal dalam buku ni ya. Jadi saya rasa sangat sinonim lah apa dengan apa yang Cikgu Amir cakap tadi tu. Okay, saya pun ada buku ni, dan buku ni juga memberi satu turning point kepada saya. Boleh dapatkan buku ni tuan-tuan, cuba cari mana-mana dekat kedai buku ke, Dare to Fail lah daripada Billy Lim. Okay, so saya tidak mahu mengulas panjang. Memang sharing yang sangat-sangat padu dan padat daripada Cikgu Amir. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Amir yang sudi hari ini berkongsi dengan kita semua. Bukan saja yang ada pada malam ni adalah ejen-ejen Volten ya, tetapi juga ramai rakan-rakan kita juga yang tidak bersama dengan Volten, tetapi juga sedang mencari dan untuk menonton pasal ilmu, insyaAllah yang baik itu memang kita dapat kongsi-kongsikan. Betul apa yang saya ingin kongsikan ialah apa yang Cikgu Amir cakap tadi itu betul. Okay, so kadang-kadang comfort zone, kita berada dalam keadaan yang comfort zone. Kita juga melihat orang yang berjaya saja, tapi kita tidak melihat bagaimana mereka berjaya, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kesanggupan, penuh dengan kesungguhan dan sebagainya ya. Jadi terbukti apabila dalam Volten ini ketika berlakunya PKP, keadaan berubah. Bila keadaan berubah ni kita tengok bagaimana sales pun meningkat, melonjak naik. Ejen juga pendapatan dia berterusan 50-60 ribu sebulan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya selalu menyebut di dalam motivasi saya, bila tidak ada tekanan maka tidak ada lonjakan. Bila tidak ada tekanan, tidak ada lonjakan. Ketika berlakunya PKP maka berlakulah satu tekanan. Bagaimana nak menjual, bagaimana nak buat sharing, bagaimana nak buat bisnes dalam musim PKP, tak boleh keluar rumah dan sebagainya, stay at home. Tetapi di situlah berlakunya lonjakan demi lonjakan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana anda bekerja dalam keadaan yang struggle. Anda fokus, anda betul-betul serius bagaimana untuk kita nak mengembangkan perniagaan kita dan nak berjaya. Itulah dia. Bila tidak ada tekanan maka tidak ada lonjakan. Jadi untuk nak berjaya itu kita perlukan pada tekanan. Seperti mana yang katakan Cikgu Amir tadi, betul. Kita jangan takut dengan kegagalan. Kerana apa? Itu adalah kunci untuk berjaya. Okey, itulah saja sharing yang baik untuk sesi kita pada malam ini, sesi VIP talk. Dan insyaAllah saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton, kepada ejen-ejen, pada yang bukan ejen tetapi rakan-rakan kita. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang memberi support, yang menonton live kita pada malam ini. So insyaAllah kita akan terus bersiaran secara live dan anda boleh mengikuti program-program kita daripada masa ke semasa. InsyaAllah hari besok kita akan mengadakan sembang-sembang santai. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sembang-sembang santai hari besok yang mana kita akan buat pada jam 3 petang kebiasaannya, besok akan dianjakkan ke jam 9 malam. Kerana ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Untuk sembang santai kita akan anjakkan ke 9 malam. InsyaAllah saya akan maklumkan nanti untuk keluarkan poster untuk anda sharekan kepada rakan-rakan anda. Cukup mudah sekarang ni buat perniagaan, seperti mana Cikgu Amir tadi cakap tadi, dah ada online ni, dah ada teknologi ni,
So kita boleh share saja maklumat-maklumat kepada rakan-rakan kita yang berada di mana-mana di luar negara dan sebagainya. Kita berada di Johor, mereka berada di Sabah dan Sarawak. Mereka turut boleh berkongsi ataupun menyaksikan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Teknologi, inilah dia kehebatan yang ada di dalam Netcommerce. Satu-satunya perniagaan yang sedang unggul sekarang ni adalah perniagaan Volten International, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. So yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi saya menutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volten Power. Terima kasih. Assalamualaikum.